Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa Tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, sejak baginda sallallahu alaihi wasallam membina negara Islam di Madinah, maka bermula daripada itulah baginda mula kempen ataupun mula membentuk identiti umat Islam. Dan baginda SAW begitu serius dalam pembentukan identiti berikut ataupun identiti itu, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada kala menggalakkan, ada kala mengancam, dan ada kala marah kepada orang Islam yang nampaknya begitu longgar dalam membentuk identiti dan jati diri tadi. Kalau tak silap saya, dalam Piagam Madinah disebut lebih daripada 10 kali perkataan ini, dan perkataan ini merujuk kepada identiti orang Islam, di mana ketika mana baginda menulis Piagam Madinah yang menjadi rujukan tertinggi bagi orang yang duduk di Madinah itu, baginda menyatakan al-muslimuna ummatun dunan nas. Orang Islam itu adalah satu bangsa yang berbeza dengan manusia lain. Jadi tuan-tuan, kenyataan baginda itu adalah tegas dan teras kepada kita orang yang beriman bahawa kita mesti berbeza dengan manusia lain. Perbezaan itu tuan-tuan, ianya bukanlah sekadar perbezaan rumah ibadat, bukanlah sekadar perbezaan pakaian, bukanlah sekadar perbezaan-perbezaan lahir ataupun yang zahir. Sebaliknya, perbezaan itu harus menunjang ke akar umminya, iaitu orang Islam adalah orang yang dia buat apa saja pun dia akan ambil kira Allah. Itu akar tunjang identiti seorang mukmin. Ianya selari dengan slogan ataupun ikrar kita ketika mana kita memeluk Islam. Kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ikrar itu diulang setiap kali masuk waktu sembahyang supaya kita ingat bahawa kita orang Islam mesti berbeza dengan orang lain. Dan perbezaan yang menjadi tunjang kepada perbezaan itu adalah apa saja yang kita buat, kita mesti mengambil kira Allah. Mungkin orang lain apabila mereka buat sesuatu, mereka mengambil kira perkara lain. Maka itulah yang menjadikan kita berbeza dengan orang lain, iaitu kita akan ambil kira Allah. Mungkin orang Kristian akan ambil kira Yesus, orang Israel akan mengambil kira Yahoo, orang Hindu akan mengambil kira macam-macam lah, saya pun tak tahulah, ya. Tapi kita orang Islam apabila kita buat sesuatu, kita akan ambil kira Allah terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan, apabila perbuatan kita itu akan mengambil kira Allah, maka ianya ada beberapa kesan dalam hidup, ya, dia ada beberapa kesan. Dan memandangkan saya hanya ada 25 minit saja untuk mengulas ataupun ada setengah jam, saya tak mampu untuk mengulas kesemua kesan tersebut. Dan tak mampu itu bukan disebabkan ilmu, tapi disebabkan masa.
Dan tuan-tuan pun tak bawa pen, tak perlulah cakap banyak-banyak, tak ingat juga, betul kan? Jadi saya sebut satu je lah, saya sebut satu sahaja. Kalau ditanya apa kesan bila kita ambil kira Allah secara kolektifnya, ada 8 kesan. Dan kalau satu bagi setiap kuliah Jumaat, tuan-tuan kena dengar 8 kali kuliah Jumaat lah baru habis. Okey tuan-tuan, apa kesan yang ingin disebut pada kali ini apabila kita mengambil kira Allah dalam dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan apabila kita menyebut mengenai perbuatan yang kita lakukan itu tuan-tuan, ianya janganlah dibataskan pada ibadah sahaja. Maksudnya nak semayang ambil kira Allah, nak baca Quran ambil kira Allah. Tapi bila nak berniaga, lantak engkau, itu tak boleh lah. Sebagai orang yang beriman, sembahyang dia pun ambil kira Allah, berniaga dia pun ambil kira Allah, berumah tangga pun ambil kira Allah, berpolitik pun ambil kira Allah. Dan itulah yang selalu kita sebut setiap kali kita ikrar bangun pada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita sebagai orang yang beriman bahawa sesungguhnya sembahyang aku, sesungguhnya ibadat aku, dan segala hidup yang aku lakukan di dunia ini adalah mengambil kira Allah dan untuk Allah. Jadi tuan-tuan, apabila kita sudah melafazkan ikrar tersebut, maka kita bertanggungjawab untuk merealisasikan ikrar tadi. Dan saya cukup teruja bila melihat orang Israel. Wah, tuan-tuan janganlah kata saya sokong Israel pula. Saya tak sokong Israel, cuma saya nak teruja dengan orang Israel berpegang teguh dengan agama dia. Itu mengkagumkan. Kita tengok orang Israel punya kuat agama, dia simpan janggut. Masuk askar pun simpan janggut. Kita bila masuk askar kena buang janggut. Kita pun heran. Jadi tak boleh bawa agama dalam askar. Kita ikut British. Lepas tu British perang tak pernah menang. Kita pun takut begitu juga. Jadi oleh kerana itu kita tirulah orang Israel. Yang soal dia jahat tu dia jahat lah. Tapi soal dia begitu kuat berpegang dengan agama, sehingga semua orang Israel yang duduk di mana-mana posisi akan berbakti untuk agama Yahudi. Maka apa kata kita juga orang Islam? Sebagai orang Islam yang duduk di mana-mana posisi pun kita akan bertindak untuk Allah. Tapi sayang, tak berlaku begitu. Tapi sayang ya, tak berlaku begitu. Kita berlaku benda lain. Jadi oleh kerana itu saya berharap kita semua berpeganglah dengan tali Allah, berpeganglah kepada Allah seperti Allah menyebut dalam surah Al-Hajj, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Bergantung dan berpeganglah kepada Allah kerana Allah akan memenangkan kamu, Allah akan menolong kamu. Jadi oleh kerana itu sebagai orang Islam yang mempunyai keperluan untuk membentuk jati diri yang berbeza dengan orang lain, maka akal tunjang kepada perbezaan itu, apa saja yang kita buat mesti mengambil kira Allah dalam setiap perbuatan kita tadi. Dan seperti yang saya sebut bahawa apabila kita mengambil kira Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, maka di sana ada implikasi. Dan implikasi-implikasi itu kita harus faham sebelum kita melakukannya, supaya implikasi yang berlaku itu tidak menghapuskan ataupun tidak mengurangkan semangat kita untuk berjuang dan menggunakan Allah di mana saja. Ya. Okey, apa implikasi pertama dalam kuliah hari ini? Iaitu telah menjadi suatu ketetapan Allah bila tuan-tuan ambil kira Allah dalam setiap aktiviti hidup tuan-tuan, biasanya perkara tersebut lambat. Perkara tersebut lambat. Jadi kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan jangan ambil kira Allah, mesti cepat. Betul kan? Kalau tuan-tuan nak kaya, Allah suruh tuan-tuan berniaga, Allah suruh berniaga modal yang baik, Allah suruh jangan tipu orang, suruh bayar zakat,
Oh, lambat lah ustaz, kaya macam tu. Habis hak cepat, scammer lah. Memang cepat, tapi itu bukan ikut Allah, tuan-tuan. Itu cepat sungguh. Jual dadah, cepat juga. Rompok duit kerajaan, cepat juga, tuan-tuan. Itu semua cepat berlaku, tetapi itu bukan Allah suruh, tuan-tuan. Allah suruh memang lambat. Jadi kalau tuan-tuan kata, saya sebenarnya ustaz nak berniaga dan saya dah kira semua kalau ikut Islam lambat. Oh, memang betul. Lambat lah. Tak ada satu pun sejarah dalam sejarah Islam siapa ikut Islam dia cepat. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Melainkan satu je yang cepat, iaitu kita kahwin dengan janda, anak ramai, cepat boleh anak. Itu cepat. Yang lain tak ada. Itu agama suruh juga. Tapi yang lainnya semuanya lambat. Nak kaya, kalau ikut Islam lambat kaya, sebab banyak benda kena buat, proses kena betul, modal kena betul, zakat kena bayar, kena tolong orang lagi. Lambat berlaku lah, tuan-tuan. Masuk politik nak menang ikut Islam mesti lambat, sebab tak boleh tipu orang, tak boleh import pengundi hantu, tak boleh berlaku. Lambat lah ustaz, 60 tahun tak menang-menang. Betul lah, lambat lah, lambat lah. Jadi sebab itu ramai orang dia asalnya memang nak ikut Islam, tapi lama-lama dia rasa lambat lah, tuan-tuan. Lambat. Maka itu ciri ikut Islam. Kalau tuan-tuan kata ada ikut Islam cepat, tak ada, tuan-tuan. Tuan tanya Datuk Farid tu, dia buat takaful Islam. Sampai dia pencing, tuan-tuan, takaful tak jadi benda yang utama lagi. Yang jadi utamanya masih konvensional. Tapi takaful yang dibuat oleh Islam itu, dia tidak mati, dia berkembang. Cuma lambatlah dia berkembang. Tapi yang tak ikut Islam tu, dia kepat, tapi dia hancur, dia punah rana, habis benda rosak. Tapi dia cepatlah, tuan-tuan. Dia macam orang lelaki masak kat dapur. Orang lelaki masuk dapur, tuan-tuan, memang cepat masak, tapi semua benda hancur lebur, tuan-tuan. Dia capak sana, dia buat itu. Memang makanan cepatlah. Dia basuh lauk pun tak betul, dia capak, dia goreng, dia lepas tu makan, lepas makan dia tinggal. Maka itulah gaya orang nak cepat. Tapi kalau isteri kita masak lambat, tuan-tuan, nak masak mie rebus tu 2 jam. Tapi bila dia masak, mangkuk disusun elok dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan tanya, ustaz ambil mana tu? Bukan saya yang kata, ada orang yang jauh lebih berwibawa daripada saya mengatakan begitu, dan saya hanya menukilkannya kerana mungkin berkebetulan tuan-tuan tak jumpa kenyataan itu. Ianya disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dengan mengatakan begini: ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Maksudnya, sesuatu apa yang kamu lakukan di dunia ini, jika kamu mengambil kira Allah, lazimnya perkara tersebut lambat, tapi dia tidak terhenti, dia bergerak. Dan kalau kita lihat mengenai perkembangan keuangan Islam, bila mula pada awal-awal bank Islam ditubuhkan, takaful Malaysia mula diperkenalkan, semua orang tak percaya, tuan-tuan, tentang sistem keuangan Islam. Orang tak percaya, tuan-tuan. Tak ada seorang pun percaya. Tapi apabila ada orang yang keras kepala nak buat juga, Datuk Farid salah seorangnya keras kepala nak buat juga takaful Islam, buatlah. Buat, orang nyenye, orang hina, orang kata macam-macam. Betul lambat, tapi dia tak mati, tuan-tuan. Dia tak rugi, dia tak apa, dia stabil berkembang. Dan sekarang apabila dah nampak hasil yang diperkenalkan oleh Islam, bank KP pun ada perbankan Islam, Hong Leong Islamic Bank. Orangnya tak percaya ke Tuhan pun CEO dia. Pemilik bank tu tak percaya bukan Islam, tapi bila berniaga nak counter Islamic Bank. Sebab apa nak counter Islamic Bank? Masyur, ada untung lah, tuan-tuan. Ada untung, ada untungnya, tuan-tuan. Dulu kita dengar macam-macam syarikat insurans yang mari Amerika, Singapura, macam-macam.
Semua tak percaya kepada takaful. Sekarang semuanya ada takaful. Aliens takaful, macam-macam alien tu makhluk asing kita tahu, tapi ada satu syarikat nama dia macam aliens takaful. Syarikat takaful konvensional dah mula guna, syarikat insurans konvensional dah mula takaful. Dia sendiri pun tak percaya ke Allah. Yang jual insurans tu semua pakai sekut, tak percaya pun nama Nancy, Lucy, Kusi, bukan nama Aminah, Khadijah, tuan-tuan. Tak percaya pun. Jadi itulah ciri ataupun implikasi yang kita kena terima apabila kita kata kita ingin buat satu benda, ambil kira Allah. Bila kita buat satu benda, kita ambil kira Allah. Ciri yang pertama, perkara itu lazimnya lambat. Tapi walaupun dia lambat, tuan-tuan, dia tidak terhenti. Dia berjalan. Jadi persoalan sekarang, tuan-tuan nak cepat ke nak lambat? Jadi kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan tinggallah Tuhan, tinggallah Allah, cepatlah tuan-tuan, cepat. Tapi tuan-tuan kena ingat, apabila kita tinggal Allah, kesannya lebih buruk. Walaupun dia nampak cepat, tapi semua benda kita langgar. Kita langgar sistem sosio masyarakat, kita langgar sistem ekonomi, kita langgar sistem itu, kita langgar sistem ini. Maka akhirnya kita dapati perkara yang kita kononnya ianya cepat tadi sebab tidak mengambil kira Allah, dia tidak membawa suatu kesejahteraan. Dia bawa satu benda yang rosak dan rosak. Tuan-tuan, masa mula-mula dulu kita belum digilakan dengan apa-apa yang datang dari barat, tuan-tuan. Masyarakat kita ada orang kaya dan ada orang miskin. Dan di mana-mana pun pasti ada orang kaya dan ada orang miskin. Semasa kita duduk terikat dengan agama kita dulu, kita dapati orang kaya tak ramai sangat, orang miskinnya ramai. Tapi rasanya hidup lebih sejahtera. Tapi apabila kita diperkenalkan dengan sistem barat, kononnya kita cepat dapat, tapi kita rasa kita lebih sengsara. Tuan-tuan tak takut ke bini tuan-tuan ada affair dengan siapa-siapa? Saya takut, tuan-tuan, sebab bini saya cantik pada saya. Saya takut. Dulu yang main perempuan ni orang lelaki je, sekarang orang main jantan dah pula, tuan-tuan. Perempuan main lelaki dah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang perempuan lebih banyak duit dari lelaki. Kalau dulu gangguan seksual pada perempuan, sekarang lelaki lebih banyak diganggu seksualnya di pejabat. Kalau dulu orang lelaki yang menceraikan perempuan, sekarang isteri menuntut fasah lebih ramai daripada suami yang menceraikan isteri. Kenapa? Kerana sistem itu korup. Sistem itu rosak dah, tuan-tuan. Memang orang kaya, tuan-tuan, tapi perompok juga ramai, tuan-tuan. Penyangak juga ramai. Dan kita payah nak percaya dekat siapa-siapa yang ada sekarang. Maka apa gunanya kita cepat tetapi semua benda rosak habis, tuan-tuan, daripada kita lambat sedikit tapi ianya lebih stabil. Apabila kita membuka langit kita terlalu luas dan terlalu laju, kita tak cukup dengan 4G LTE, kita bawa 5G, mungkin bawa 8G dan 15G. Ya, kita rasa cepat, betul cepat. Tapi sekarang kita lahirkan graduan yang tak ada kualiti, semuanya dibantu oleh AI. Profesor pun pening, jawapan kalah profesor punya analisis, tapi budak tu bodoh macam budak darjah 6, tuan-tuan. Sebab dia ajar menipu terlalu laju, tuan-tuan. Kalau dulu kita hanya tipu TMB, betul kan Datuk, tipu Meta. Sekarang orang tipu belakang, tuan-tuan. Orang tipu semua. Seolah-olah tipu itu diberi satu konotasi baru yang lebih positif, namanya bijak. Bijak makna apa? Boleh menipu orang lain. Dan menipu sudah tidak lagi dianggap suatu yang mengaibkan. Sebaliknya menipu dianggap suatu kebijakan dan akan disanjung oleh rakan-rakan yang berkongsi untuk menipu.
Daripada atas sampai ke bawah semua orang menipu. Daripada kiri sampai ke kanan, daripada agama sampai kepada orang jahat. Ustaz menipu, orang jahat tipu, semua tipu, tuan-tuan. Jadi buat apa tuan-tuan kita maju? Buat apa kita terlalu laju dapat? Jadi oleh kerana itu saya rasa dengan 4G pun saya dah cukup lalai. Maka sebab tu saya tak beli telefon 5G, sebab lagi lalai tuan-tuan. 4G pun sudah cukup dah. Tengok telefon lebih lama daripada baca Quran. Manalah tahu nanti diperkenalkan 8G, lagilah teruk tuan-tuan. Kalau dulu Tuan Imam akan beritahu ataupun Tuan Khatib akan Bilal akan beritahu, iza sa'adal imamu mimbar, apabila tu imam naik mimbar, man qala li akhihi uskut faqad laghaw, siapa yang bercakap ataupun cakap kat kawan dia jangan bercakap, maka hilanglah pahala Jumaat. Sekarang alhamdulillah orang dah tak bercakap, tapi semua orang tak dengar khatib cakap, semua main telefon tuan-tuan. Sehingga diberi tambah yang baru pula, bid'ah baru pula, iaitu jangan bercakap dan jangan main telefon. Disebut pula tuan-tuan. Kenapa? Kerana itulah yang kita bawa, itulah tuan-tuan. Jadi sebab itu agama mengajar kita bahawa apa yang kita hidup ini agama sudah susun dengan baik. Jadi agama kita ajar, bila kamu nak melalui apa-apa perkara dalam hidup, gunalah, tak salah pun kamu nak makan, kerana itu diberi peluang. Kamu nak berumah tangga, itu diberi peluang. Kamu nak berniaga, itu diberi peluang. Kamu nak berpolitik, itu diberi peluang. Kamu nak berkawan, itu diberi peluang. Kamu nak mengorat, itu diberi peluang. Semuanya boleh. Cuma oleh kerana kita orang Islam, kita akan tanya, Allah nak apa ya? Kita nak buat itu. Allah nak apa? Ya tuan-tuan, kita semua lelaki sebenar. Sebab lelaki palsu tak mari solat Jumaat, betul kan? Dia pergi Make Valley. Kita lelaki sebenar. Oleh kerana kita lelaki sebenar, mesti kita tertarik dengan perempuan cantik. Kalau tak tertarik dengan perempuan cantik, dia ada masalah identiti. Ada seorang tu dia datang kat saya, dia kata, Ustaz, saya ada masalah lah. Saya kata, apa masalah? Saya tak boleh tengok lah orang perempuan cantik, rasa terangsang. Itu tidak bermasalah, itu normal je. Yang masalahnya tengok tak ada apa-apa perasaan, itu masalah tuan-tuan. Jadi kita semua lelaki normal. Bila kita lelaki normal tuan-tuan, maka bila kita tengok perempuan cantik, kita rasalah nak jadikan dia isteri kita, pasangan kita, dan itu tak ada salah pun dalam agama. Tapi bila tuan-tuan ada peluang untuk benda tu, tuan-tuan hanya fikir cantik, maka tuan-tuan akan menangis setelah kahwin. Sebab hadis sahih Piramli cakap, sikit kasih banyak minta tuan-tuan. Bila perempuan itu hanya cantik saja yang kita pilih, oh letih, maintenance mengalah BMW tuan-tuan. Kasih sikit je mungkin malam Jumaat, tapi minta macam-macam tuan-tuan. Jadi bermaksud apabila kita memilih perempuan hanya cantik, itu bermaksud kita memikirkan kita. Tapi kalau kita pilih perempuan kerana agama aja, carilah yang cantik, carilah yang beragama. Kan diajarnya begitu, cari yang berakhlak. Maka kita kata, oh payah Ustaz. Memanglah payah lah, tapi pelan-pelan lah. Tapi bila tuan-tuan dapat, dah lah cantik, beragama pula, mujahidah pula, Palestini dan sebagainya, alhamdulillah, sikit-sikit nak mati, maka mudahlah Isnin puasa, Khamis puasa, jimatlah kos musim-musim berah mahal ni tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, agama tu kan tuan-tuan, dia bawa satu sistem yang lengkap. Sistem tu cukup elok dah. Jadi sebab itu disebut oleh Tuan Syekh, bila kamu nak buat satu-satu perkara, kamu hanya ada dua pilihan. Kamu nak buat mengikut acuan Islam ke, ataupun kamu nak buat mengikut acuan kepala kamu. Kamu boleh buat. Kamu boleh buat je. Kalau kamu buat tidak mahu mengikut acuan Islam, bermaksud kamu buat mengikut acuan kepala kamu lah. Jadi bila kita buat sesuatu mengikut acuan kepala kita, mungkin kita kata cepat. Ya betul. Yang ni lambat.
Tapi mungkin kita sebut benda tadi bukan sekadar cepat, tapi dia sebut kita dapat itu, kita dapat ini. Ya betul tuan-tuan, betul, tak nafi pun. Tapi implikasinya kamu akan dapati banyak rosok sana, rosok itu, rosok ini. Dulu tuan-tuan, kritik sikitlah kerajaan kita. Dulu apabila kerajaan kita nak suruh ramai pelancong mari ke negara kita, maka menteri pelancongan pun cadangkan supaya diberi visa on arrival. Visa sampai tu terus dapat visa duduk 3 bulan. Maka banggalah menteri di parlimen kerana ramai pelancong yang datang ke negara kita. Tapi kerajaan tidak buat persiapan untuk tangkap orang yang tak balik. Sekarang kita menghadapi lebihan orang yang datang, menyebabkan subsidi kita dimakan oleh orang yang tak sepatutnya makan. Memang ramai orang duduk di negara kita, tapi dia duduk kenapa tak nak pulang? Sebab subsidi negara kita diberi kepada siapa saja tanpa, walaupun bukan rakyatnya. Kemudian kerajaan pun membebel kat kita, kita terpaksa bagi subsidi banyak. Memanglah banyak, tapi kita orang rakyat tak boleh nak ambilnya, ambil ke orang lain. Siapa silap? Menteri pelancongan dulu izin masuk ramai sangat, lepas tu tak keluar-keluar. Tuan-tuan bukan tak tahu, tuan-tuan tak pernah pergi ke negara barat, tuan-tuan. Mereka maju, tuan-tuan, tapi mereka tak mudah nak bagi visa. Mereka pilih seorang-seorang, dan orang yang nak masuk negara mereka mesti menguntungkan negara mereka. Tuan-tuan pernah pergi UK, tuan-tuan pernah duduk di US, tuan-tuan pernah duduk di Eropah. Saya nak pergi cuma tak sempat pergi je, PT tak ada, tuan-tuan. Tapi bacalah apa yang berlaku. Dan yang pergi itu, tuan-tuan, ialah orang yang duduk Taman Tong, Bukit Damansara, orang yang dipanggil profesional. Pergilah kat sana. Saya yang budak Mani Urai ni tak boleh pergi, tuan-tuan. Tak boleh pergi. Tapi di negara kita, orang yang tak boleh makan di negara dia boleh mari duduk sini dan boleh hidup senang. Kahwin pula dengan anak dara kita. Kenapa jadi begitu? Kerana nak cepat. Cepat. Tak bolehkah kita fikir sekejap, duduk? Jadi oleh kerana itu terpulanglah pada tuan-tuan, saya hanya kempen saja supaya tuan-tuan bila nak buat sesuatu ambil kiralah agama. Ambil kira agama. Kerana bila tuan-tuan ambil kira agama, Allah berjanji akan support puan-puan. Walaupun tuan-tuan rasa perkara itu ialah tak masuk akal. Banyak dalam Al-Quranul Karim perkara yang Allah suruh buat tak masuk akal, tapi bila Allah support, dia jadi. Dan banyak benda yang kita fikir masuk akal dan boleh untung, oleh kerana kita tak kisah dengan Allah, dia gagal dan tunggang langgang, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kisah Nabi Nuh. Saya rasa orang yang waras akan kata gila punya arahan. Buat kapal atas bukit, tuan-tuan. Tidak gila ya? Kapal atas bukit. Kayu kena ambil bawah bukit. Pekor tegak Nuh bawa naik atas bukit buat kapal. Dan tak masuk akal macam mana kapal tu nak dilayarkan duk atas bukit, tuan-tuan. Tapi Nuh percaya. Allah kata wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, kau buatlah kapal tu, aku tengok. Aku tolong, tuan-tuan. Saya rasa kalau ada perintah agama macam tu, tuan-tuan, saya rasa separuh masjid ni murtad, tuan-tuan. Gila. Apa mesti tuan-tuan akan tapi Nuh okey je. Dan kau suruh buat atas bukit, aku buat je lah. Jadi Nuh buat, tuan-tuan, buat tanpa kata apa, kerana Allah yang suruh. Tapi apa yang berlaku? Nuh telah menyelamatkan semua hidupan di dunia apabila berlaku banjir besar. Jadi itu menunjukkan kepada kita Allah itu, tuan-tuan, bila dia suruh sesuatu tak mungkin dia abaikan. Tak mungkin, tuan-tuan. Tak mungkin. Tuan-tuan mungkin duit banyak, saya ada duit sikit lah. Tapi saya boleh tidur dengan aman kerana ada jaminan PIDB daripada bank negara. Kan ada stiker kecil warna biru dekat bank tu, dia tulis wang anda di bawah RM250,000 dijamin oleh PIDB bank negara. Saya adalah duit RM230,000. Saya tidur lena, tuan-tuan, sebab saya jaminan itu tidak diberi oleh kerajaan Amerika kepada Silicon Bank.
Di Silicon Bank di Amerika Syarikat, kerajaan Amerika tak bagi PIDB pada Silicon Bank, yang menyebabkan ramai orang simpan duit dekat Silicon Bank habis, hilang begitu duit. Tapi kerajaan kita bagi sikit je. Tapi tuan-tuan yang duit ada juta tu tak boleh tidur jugalah, sebab PIDB jamin 250,000 je. Saya okey lah. Jadi yang diberi jamin itu tuan-tuan manusia je, governor bank negara, bukan Allah pun. Kita dah boleh tidur nyenyak, takkanlah Allah jamin. Tuan-tuan risau. Aku kalau tak kahwin dengan perempuan cantik, nak banding dengan perempuan Melayu yang kurang cantik tapi beragama, rugi. Tak, kahwinlah yang beragama, yang berakhlak, kurang cantik sikit. Dulu tuan-tuan saya duk ingat seronok kahwin dengan orang cantik. Saya pun gunalah sikit manipulate kuasa, kahwinlah dengan anak murid. Sebab kalau nak kahwin ngorak, siapa nak? Saya hitam, dia nak murid tu dia nak lah, sebab dengan tok guru bolehlah hok comel sikit. Bila tua dan kecil manis ni kan tuan-tuan, rasa tak ada pedoh mana comel pun. Kok kita sendiri pun tak larat juga. Tak ada pedoh apa-apa je. Itu mujulah saya baru kahwin dengan Jawa, cuba kahwin dengan Perancis, cuba kahwin dengan Italiano, nak naik kereta Fiat, nak makan ayam Turki, tuan-tuan, makan pagi dengan cheese, cheese tu sekeping 4,5 dah, sama dengan nasi lemuk tuan-tuan, ayam goreng tu tuan-tuan. Mesti tuan-tuan akan sakit kepala lagi tuan-tuan. Jadi lebih baiklah kita nak sesuatu, kita tanya agama kita tanya Allah. Maka bila tuan-tuan buat macam tu, pasti Allah akan tolong. Jadi pada kuliah kali ini satu saja boleh beritahu, ada 7 lagi. Kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.